warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan masih lagi termasuk kelompok qalbuhu mu'allaqum bil masajid, yang hati mereka terikat dengan masjid Allah, dengan rumah Allah. Syukur kerana benda itulah yang menyebabkan hari ini kita konsisten, istiqamah untuk datang mencari suatu hubungan yang baik dengan Allah. Kita nak mencari dua hubungan, iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan kepada sesama makhluk. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan dihina, ditimpa dengan perasaan kehinaan, melainkan kamu jaga dua hubungan, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kerana itulah keperluan yang ada pada jiwa kita. Hari ini memang manusia makhluk yang Allah jadikan dalam bentuk fakir, bentuk fuqara. Allah jadikan antumul fuqara'u ilallah, kamu sangat berhajat kepada Allah. Sebab kita sangat berhajat pada Allah lah kita perlu datang untuk menambahkan pengisian. Bila buka saja ruang untuk dapat menunaikan solat Jumaat, maka datang. Kerana kita nak memenuhi tuntutan batiniah kita, tuntutan jiwa kita. Sebab tu kita nak menjadi kelompok yang sentiasa memenuhkan jiwanya dengan perkara-perkara yang boleh dia itu sempurna dalam kehidupan. Hari ini ramai orang yang dia rasa kurang dari segi kejiwaan, kurang dari segi kebendaan, kurang dari segi hubungan. Peralatan makin canggih, tetapi manusia makin jauh daripada keperluan dalaman dia. Hari ini banyak orang cakap pasal intelektual, kecerdikan minda, hinggakan sampai tahap terlupa untuk bercakap tentang keperluan EQ, emotional quotient dia. Saya bercakap emotional ni kerana dia adalah perkara yang dalaman manusia. Dalaman manusia akan memberontak kalau seandainya tidak dipenuhi. Dalaman manusia akan rapuh apabila dia tidak mengisinya. Sebab tu bila bercakap konsep tawakal tu ala Allah, konsep tawakal ni bukan maksudnya kita serah pada Allah. Sebab tu disebut di situ fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu
melakukan sesuatu, kamu serah pada Allah. Maksud serah pada Allah, benda yang di luar kemampuan kita, kita kena minta Allah bantu supaya kita tak stres, supaya kita tidak berada dalam anxiety, semoga kita tidak berada dalam keadaan jiwa kita jadi serabut dan tidak tenteram kerana banyak benda di luar sana, di luar kemampuan kita untuk kuasai. Banyak benda di luar sana kita tak mampu kontrol pun. Khuliqal insanu dha'ifa, khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia ni lemah. Dia boleh kontrol benda yang dia mampu sahaja. Dia boleh kontrol usaha dia, tapi dia tak boleh kontrol apa akan jadi kepada dia. Atas faktor itulah kita terlampau fakir. Kita ni kosong. Kita perlukan bantuan. Kita nakkan adanya satu kuasa ajaib. Yang kuasa ajaib itu manusia pun tak boleh kontrol dan tak boleh buat apa-apa. Hanya Sang Pencipta sahaja yang boleh memenuhi tuntutan itu. Sebab tu saya pernah sebut kepada tuan-tuan, Barat pun kalau dia tak percaya pada Tuhan, dia kena create untuk buat Tuhan. Sebab dengan ada Tuhan, manusia ada tempat untuk mengadu. Sebab ada masalah yang kita tak boleh mengadu kepada sesama makhluk. Sebab tu konsep tawakal dalam Islam ni penting. Kita bercakap tentang tawakal, kita bukan serah. Orang Melayu faham tawakal tu serah pada Allah. Sebab ayat yang biasa digunakan, apa dia? Tawakal lah, aku malah fikir tawakal. Itu bukan tawakal. Itu orang yang menyerah kalah. Tawakal ni apa dia? Seorang lelaki datang bawa unta dia tepi masjid. Dia tanya Rasulullah, "Macam mana unta ni kalau aku tawakal tu dengan Allah?" Nabi kata, "Aqilha thumma tawakkal." Ikat dulu unta tu, kemudian tawakal lah. Kalau tak ikat, tak kira tawakal. Maksud dia, kembar kepada tawakal itu adalah buat dulu dalam lingkungan kemampuan yang dipanggil circle of influence. Circle of influence ini besar dalam kehidupan kita. Benda yang kita boleh kontrol, benda yang kita boleh kawal tu dipanggil circle of influence. Kita boleh usaha dan kita boleh buat. Tapi ada satu circle dia panggil circle of concern. Ini circle yang kita tak boleh kontrol pun, tak boleh nak kawal. Yang inilah kita kena betul-betul mengharapkan Allah tolong kita. Di sinilah kita memerlukan ada kuasa yang lebih baik daripada kuasa manusia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu baru ni ada satu doktor perubatan atau doktor kajian daripada Jepun. Tak silap saya nama dia Aisyah. Dia Jepun dan dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, maka timbul di benak orang ramai, kenapa dia masuk Islam? Jawapannya simple. Apabila kamu mengkaji sains, kamu mendalami sains, maka kamu akan dapati sukar untuk menafikan dunia ini ada Sang Pencipta. Jadi maknanya dia bertemu Tuhan dengan sebab kajian yang dibuat pasal saintifik ini. Hujan yang turunnya, tanah yang adanya, kondisi yang berlaku kepada alam ini kan. Kalau tuan-tuan pernah diceritakan, air hujan yang turun daripada langit, dia turun dalam keadaan yang sangat sekata, dia tidak laju. Sepatutnya air hujan yang turun itu dia laju. Kalau lajulah air hujan itu turun, bumi ni akan berlopak apabila hujan turun. Cuba kita tengok orang yang jatuh daripada bangunan tinggi, dia akan menjadikan kawasan yang dia jatuh tu berlubang, ataupun benda berat jatuh pada atas akan berlubang. Tapi air hujan yang jatuh tu sekata, daripada tempat yang paling tinggi jatuh tu sekata, benda tu pun tak boleh fikir. Kalaulah tidak ada Sang Pencipta, siapa yang buat sampai ada penapis? Siapa yang buat sampai air itu boleh naik ke atas? Siapa yang buat? Siapa yang buat itu circle of concern. Benda tak boleh kita kontrol. Ada Sang Pencipta yang buat benda itu. Menyebabkan kalau kita faham bab ni, kita sangat berhajat pada Allah. Sebab tu orang yang tidak ada ilmu, dia rasa dia tak berhajat pada Allah. Orang yang bersifat kebendaan, dia rasa cukup dengan ada benda dah memadai. Ingat nah, bila dipanggil hierarchy of Maslow itu, maknanya keperluan manusia itu sudah cukup. Pada masa itu manusia akan tahu dia sangat perlukan Allah. Hari ini mungkin orang yang sedang mencari harta, dia kata, aku sibuk lah, aku tak sempat dengan Allah Ta'ala. Sebab dia merasakan bahawa harta itu lagi penting. Tapi percaya tak, apabila orang itu sudah ada semua benda, dia dah ada kehidupan, dia sudah ada kewangan, dia tidak lagi berada dalam ketakutan. Maknanya yang dipanggil kepadanya level of security of income. Maknanya dia punya income dia sudah pun secure, selamat.
dari income yang tertentu. Dia sudah ada duitnya melebihi keperluan dia. Dia sudah ada suami, dia sudah ada isteri, dia sudah ada rumah besar. Percaya tak, tengah-tengah ada semua tu akan timbul satu perasaan, apa benda kurang? Aku rasa ada benda yang kosong dalam jiwa aku. Sebelum kita sampai ke tahap bertanya demikian, lebih baik kita dah kenal Allah Ta'ala ini, bagi tahu siap-siap, aku sangat memerlukanmu ya Allah untuk cover dalaman aku yang aku kurang. Aku sangat memerlukanmu ya Allah. Tu aku datang ke masjid bukan kerana perintah agama sangat. Perintah agama tu tidak menjadi hal bagi orang yang merasakan dia perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita hari ni nak kena latih benda tu. Kita perlukan Allah. Kita perlukan Allah. Sebab banyak benda yang kita tak boleh kontrol di muka bumi ni. Apa yang harus kita buat? Menyerah balik kepada Allah Ta'ala perkara yang kita tak boleh kawal. Tuan-tuan, kes macam berlaku kepada kita ni bukan hanya terjadi di zaman kita, tuan-tuan. Dulu ada virus ataupun wabak yang dipanggil, bukan virus, wabak yang dipanggil Black Death, bunuh ramai orang, tuan-tuan. Dulu pernah ada wabak yang dipanggil death child ataupun budak-budak mati lepas bersalin, macam-macam. Di zaman sahabat, di zaman Omar, Nabi dah wafat, Abu Bakar dah wafat, ketika Omar menjadi khalifah, ada satu wabak namanya Amwas. Wabak Amwas ni jadi di Syam, bermula daripada Palestin. Di satu perkampungan dekat Ramallah sana ada satu perkampungan bernama Amwas. Daripada kampung itu timbul satu wabak penyakit yang membunuh manusia. Ketika itu pula Saidina Omar sedang menghantar pasukan perang untuk menawan Syams yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Abu Ubaidah menjadi kepala panglima perang ketika itu menawan Syam. Masa Syam tengah buka, wabak tu sampai. Masa Syam tengah buka, wabak tu sampai. Wabak tu tak boleh kontrol. Kematian yang sangat banyak. Sampai ketika itu bila Syam sudah berada di tangan Islam, yang menjadi tanggungjawab adalah kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah untuk settlekan wabak itu. Dia pun turun bertemu dengan masyarakat, jumpa dengan orang ramai, turun untuk memperbaiki keadaan. Apa jadi pada dia? Oleh kerana dia layan semua orang, dia sentuh semua orang, dia entertain semua orang, dia jaga kesihatan rakyat yang di Syam itu, dia pun terkena wabak Amwas itu. Apa yang jadi kepadanya? Abu Ubaidah ibnu Jarrah mati kerana wabak itu. Bila Abu Ubaidah ibnu Jarrah mati kerana wabak itu, diganti pula dengan seorang sahabat yang lain, Muaz bin Jabal. Muaz ini sahabat Nabi yang Nabi hantar pergi ke Yaman untuk menjadi delegasi Nabi, menjadi delegasi Nabi untuk mengembangkan Islam di Yaman. Di zaman Umar Al-Khattab, dia menyertai Abu Ubaidah dalam pembukaan Syam. Lepas Abu Ubaidah meninggal kerana wabak itu, dia pula naik sebagai pemimpin. Bila dia naik, dia pun sama juga mati kerana wabak itu. Sampailah kepada Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan tak terkenal sangat, tapi Yazid bin Abi Sufyan adalah adik ataupun saudara laki-laki kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid juga mati kerana wabak tersebut. Sahabat-sahabat ini mati kerana wabak, benda yang out of control, tapi sebab mereka yakin benda itu Allah punya hal, Allah punya urusan, Allah yang buat, maka kita sebagai manusia redha dan tawakal tu Allah dalam perkara yang kita tak boleh urus. Ini penting Islam. Lepas tu kita tengok orang Islam hari ni menghadapi pandemik, menghadapi Covid, agak bertenang. Itu kita syukur. Walaupun ada yang bunuh diri, tetapi tidak sebanyak orang lain yang bunuh diri. Dulu masa awal-awal berlaku krisis Covid ni, tuan-tuan, antara yang awal-awal bunuh diri adalah Menteri Kewangan Jerman. Dia tak tahan, tuan-tuan, dia tak tahu nak settle macam mana, sebab dia tak ada konsep tawakal. Dia tak ada kata benda ni out of control, aku tak boleh buat apa, serah ke Tuhan. Dia tak ada benda tu. Apa dia buat? Dia pening-pening fikir macam mana nak settle, macam mana nak settle. Lalah tak boleh settle, otak weng tak boleh sampai, lalah terjun di stesen kereta api sedang berjalan, maka mati. Bunuh diri, seorang menteri bunuh diri sebab
dia dah tak mampu, dah rasa bahawa wabak ini satu benda yang aku tak boleh kontrol. Jangan ingat semua benda kita boleh kontrol. Yang ni benda besar menyebabkan kita mari masjid. Tuan-tuan, dengan Allah ni cukup senang. Nak jumpa time-time bila pun boleh. Allah pula nak bertemu dengan kita 5 kali sehari. Mungkin kita rasa kita tak mau jumpa dengan Allah, tapi Allah nak jumpa kita. Semoga setiap kali kita jumpa ada saja perkataan yang kita boleh sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau yang kami sembah ya Allah, dan kaulah kami minta pertolongan. Kalau tak ada sangat semua benda nak minta tolong, kononnya dah betul-betul perfect hidup ini, perkataan itu menyebabkan kita akan terasa begini, ya Allah, syukur padamu, kau yang bagi segala ketenangan ini. Iyyaka na'budu, kau yang kami sembah ya Allah, iyyaka nasta'in, dan kaulah kami minta kekalkan apa yang kami dapat kebaikan ni ya Allah, sekurang-kurangnya. Tapi payah manusia tak ada masalah ni. Kalau dia tidak ada masalah, sebab tu kalau tuan-tuan tanya, hang ada masalah tak? Dia kata tak ada. Sah orang gila, tuan-tuan. Orang gila saya tak ada masalah. Selagi dia manusia, dia pasti ada masalah. So di situ saya kata tadi, jadikan konsep munajat itu, mari masjid ini tuan-tuan, bukan kerana kewajipan agama. Saya nak ubah yang tu. Main masjid pasal apa? Jumaat nak nepi yang dah duduk biasa dah buat kewajipan ni. Cuba tukar naratif itu. Tukar apa? Kenapa pi? Oh, inilah ruang terbaik hari Jumaat pula, Sayyidul Ayyam. Allah mendengar segala doa. Kalau kita pergi, itulah ruang kita nak bercakap dengan sang pencipta masalah, sang penyelesai masalah, yang boleh bagi apa kita nak, yang kalau selama ni aku buat out of control. Baca mana-mana buku tuan-tuan. Saya baca satu buku tajuknya The Deep. Kenapa saya baca buku orang putih ni? Semoga saya dapat make sure betul tak mereka juga fikir macam kita fikir. Ya, betul. Bila Seth Godin dia tulis dalam buku tu, dia kata apa? Dalam bab kehidupan, kita boleh buat layar kita boleh buat. Kita boleh buat kapal yang canggih untuk tidak pecah. Kita boleh buat peralatan yang cukup bagus untuk pastikan semua benda itu perfect. Tapi satu saja kita tak boleh tentukan. Bila sudah siap layar, sudah siap kapal sangat kokoh dan canggih serta cantik, satu saja kita tak boleh kontrol adalah angin yang berada di laut. Itu bukan urusan kita. Dia pun faham ada benda bukan urusan kita. Dalam bisnes buat belaka dah, dalam kehidupan buat belaka dah, plan cantik, ada plan B, plan C, tak jadi plan C, tapi hujung tak ada tawakal tu Allah rugi. Hujung tu mesti, ya Allah, kami dah buat sehabis baik dah ya Allah, kami menyerahkan kepadamu ya Allah, agar kau tolong kami benda yang kami tak boleh kontrol ya Allah. Itu maksud tawakal. Jangan begini, orang Islam sudah silap konsep tawakal. Kami serah semua padamu ya Allah, kami tak buat apa-apa. Itu tak boleh. Sebab tu ramai orang mari masjid, dia tunggu Allah Ta'ala memberikan keputusan pada dia. Itu bukan mukmin yang soleh. Mukmin yang soleh adalah dia buat sehabis baik, dia mari jumpa Allah, agar Allah memudahkan urusan yang di luar kemampuan dia. Mari tuan-tuan, kita pegang konsep tawakal ni, agar benar-benar kita menjadi orang yang kuatkan jiwa kita. Tuan-tuan, pengisian begini penting. Kalau kita tak isi, cuba bayang seminggu tak dengar kuliah apa jadi tuan-tuan. Merapu habis tuan-tuan. Alhamdulillah, hari ni ramai ustaz-ustaz buat kuliah online, walaupun tak boleh bertemu di direct, tapi jumpa di online. Online ni tuan-tuan tahu sajalah, bila pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai Skype dan sebagainya. Bila kita pakai itu, kita tak nampak muka orang, pasal dia pula bila buat online tu dia pun bukan nak buka muka kan, dia bertutup muka. So dia punya feeling tu agak lain, kan dia dapat berdepan dengan tuan-tuan. Sebab mari kuliah ni menarik apa dia? Ustaz duduk depan dia boleh tengok belakang, hak tidur berapa orang, hak cerah mata berapa orang, hak faham berapa orang, hak tak peduli berapa orang. So di situ menyebabkan dia jadi hidup suasana itu. Jadi syukur dah ada ruang ini tuan-tuan. So saya nak kempen semua-semua yang belum ambil vaksin, tolonglah tuan-tuan, tolonglah, jangan duk kata kajian belum sempurna, tak perfect lagi. Saya nak cakap mudah saja. Rawatan hari ini dia punya solusi dia. Di zaman sahabat Nabi, rawatan yang mereka buat adalah mereka isolate, ataupun dipanggil mereka curfew. Maknanya mereka pergi satu tempat, mereka keluar, mereka naik ke tempat yang paling tinggi, menyebabkan udara situ cukup baik, menyebabkan lama-lama virus itu hilang dan mereka selamat. Maknanya kuarantin itu adalah di zaman dahulu.
Dan kena ingat, baru ni ada seorang post ataupun orang bagi, di zaman khilafah Osmaniyah ada kes virus pernah jadi, maka mereka keluarkan sijil vaksin untuk suntikan vaksin tersebut. So vaksin ni benda terkenal. Kalau orang kata hari ni tak ada nak buat ujian apa sebagainya, kena ingat, bila benda dah makin canggih, cara penyelesaian juga sudah makin canggih. Dari segi kajian pun boleh dipendekkan, bukan lagi panjang macam dulu, dan sudah ada kaedah baru. Kalau kita nak terang, tu bukan bidang saya, tentu kena panggil doktor terang. Yang duk heran, yang kebanyakan duk lawan vaksin ni tak ada pun sejarah dia tu doktor ataupun hebat. Kalau dia doktor pun, dia adalah orang-orang yang tidak bersama dengan apa yang mainstream buat. Ulama dah keluar fatwa, semua ulama ambil vaksin tuan-tuan. Qardawi ambil vaksin, Wahbah Zuhaili ambil vaksin, semua ambil vaksin. Sebab ini saja cure yang ada hari ini, ini saja kaedah yang ada. Nak bagi mudah semua orang. Ingat nah, di Israel orang kata vaksin ni agenda Yahudi. Di Israel ada kelompok anti vaksin. Mereka kempen jangan ambil vaksin. Dia Yahudi. Dia Yahudi itu dah. Yahudi, nak bagi faham. Dia tak ambil vaksin. Dia kempen orang-orang di sana tak ambil vaksin. Apa jadi pada dia? Baru ni mati kena COVID. Ketua yang kempen jangan ambil vaksin tu mati kena COVID. Masa dia kena COVID masuk hospital, dia sempat lagi buat ucapan. Dia kata teruskan perjuangan, jangan ambil COVID, jangan ambil vaksin walaupun saya mati. Kalau dia boleh jawab, kenapa tak ambil vaksin? Kerana ini agenda Melayu. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham tak? Ini agenda Melayu, jangan ambil vaksin. Macam kita kata jangan ambil vaksin, ini agenda Yahudi. Itulah sebaliknya tuan-tuan. So tolonglah tuan-tuan, ini saja cure yang ada, rawatan yang ada. Kita nak penuh balik masjid ni. Kalau tidak letih kita, tak boleh buat apa tuan-tuan. Vaksin ni pun banyak masuk dalam badan kita. BCG ada, malaria ada, apa lagi yang orang perempuan, rubella ada, semua macam-macam dah orang buah dalam badan kita. Cuma kita tak perasan pasal kita dicucuk masa kecil dan masa budak lagi. Sekarang ni inilah rawatan dia, dan benda tu selamat untuk sekarang. Kalau ada kes kematian itu terpencil, dalam hukum pun disebut al-ahkam la yuhkamu ala nawadir. Satu hukum tidak dihukum kepada benda yang jarang-jarang terjadi. Kalau kematian sebab cucuk vaksin itu tak banyak berbanding dengan orang mati sebab tak ambil vaksin, yang tak ambil vaksin itu lagi banyak kematian. Fiqh menyatakan kena ambil vaksin. Sebab itu rawatan yang ada. Jangan duk merapu nak ambil Ivermectin ke. Ivermectin ubat cacing tuan-tuan. Jangan, bukan ubat cacing kita, ubat cacing beruk mayeh tuan-tuan, faham tak? Untuk ubat beruk yang sakit perut, untuk kuda yang senak perut, itu Ivermectin. Jangan makan yang tu untuk binatang. Kita bukan makhluk itu tuan-tuan. Kita kena gunakan konsep yang sama. Kajian telah dibuat, percaya sudah insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebentar tu terima kasih banyak. Tahniah kerana tuan-tuan masih bersama, dan syukur kerana kita ada ruang dah untuk solat, dan seronok sangat kerana ruang ini menyebabkan lepas ni dia akan makin baik. SOP tetap kita patuhi insya-Allah, dan kita tak mau dengar lepas ni ada orang-orang yang menentang usaha yang baik untuk menyebabkan orang datang ke masjid balik. Ingat, apabila ada pihak yang enggan untuk mengikuti peraturan dan SOP, dia menyebabkan banyak masalah tuan-tuan. So SOP kena ikutlah tuan-tuan insya-Allah. Terima kasih bersama dengan kerajaan, selagi mana kerajaan membawa benda baik dan betul, dan kita buatlah kalau seandainya ada benda tak betul. Kalau kita rasa tak betul tu tak boleh, yang confirm tak betul tu baru boleh tuan-tuan. Ni yang kita rasa tak betul tak boleh pakai. Wallahu alam. Cukup sekadar tu, ada tabung di luar sana tuan-tuan untuk Mahat Al-Quran Asy-Syafi'i. Lama dah saya tabung tak minta sumbangan kat tuan-tuan. Nak minta lagu mana online semua tak boleh minta sumbangan. Ni ada ni tabung tuan-tuan bagilah insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.